Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sekali kita dalam PDPC. Kali ini kita akan sambung tajuk kita berkaitan dengan reka bentuk mekanikal ya. Baik, sebelum kita pergi kepada pelajaran lebih lanjut, suka saya ingatkan kepada semua pelajar, objektif yang perlu kita capai dalam mata pelajaran reka bentuk mekanikal ini. Baik, kita telah pun melalui fasa yang ni, 1 dan 2 ini, mengenal pasti komponen mekanikal dan menjelaskan bagaimana sistem mekanikal berfungsi pada produk yang dipilih. Baik, pada topik yang lepas saya telah menyentuh berkaitan dengan komponen-komponen mekanikal. Ingat balik, sebutkan 3, paling common pun 3 komponen mekanikal yang biasa yang kita dengar. Jadi mestilah terlintas di fikiran kita tuas, galas berbola, gelongsoran, pautan, linkage, apa lagi, bindu, aci engkol, aci sondol dan lain-lain lagi ada banyak. Jadi saya nak kamu sentiasa ulang kaji pelajaran. Dan terima kasih juga pada semua pelajar yang telah bagi sokongan dalam Google Classroom. Jadi cikgu harap lebih ramai lagi pelajar yang akan join untuk Google Classroom. Baik, hari ini kita akan pergi kepada 2 tajuk lagi. 3 lagi objektif kita: menghasilkan lakaran, menganalisis kesesuaian dan membuat rumusan kekuatan dan kelemahan. Baik, sebelum kita mulakan kita punya sesi, cikgu nak tunjuk satu video dulu pada kamu. Cuba tengok video ni ya. Alright, pernah tengok benda ni? Benda ni tak ada lagi kot kat sini. Dekat Kuala Lumpur kita ada monorail, dia tak macam ni ya. Yang ni dia style dia tergantung di bawah. Rail dia di atas, dia tergantung di bawah. Baik, kalau kita lihat kenderaan ini ya, kita sebut kenderaan ni kalau kat Malaysia kita panggil monorail. Kan dia ada banyak jenis-jenis rail ni ya. Ni kita panggil monorail. Baik, kalau kita tengok kenderaan ni dia macam tergantung rail dia dekat atas. Sudah pastinya komponen mekanikal yang digunakan tu apa dia? Cuba fikir. Mungkin ada banyak dalam ni ada komponen mekanikal yang digunakan adalah gelongsoran atau dia mengelongsor. Macam mana dia bergerak, dia menggunakan tenaga elektrik lah biasa. Jadi komponen mekanikal yang digunakan gelongsoran. Pada gelongsoran tu dia mungkin ada galas berbola, gear dan macam-macam lagi lah. Baik, itu sebabnya peranan mekanikal ni sangat penting pada kenderaan, mesin dan sebagainya. Alright, kita pergi kepada topik yang seterusnya untuk kali ini. Siapa-siapa yang ada buku teks sila buka surat 48.
Okey, muka surat 48, kita pergi kepada subtopik 2.2.2. Bagaimana sistem mekanikal berfungsi pada produk yang dipilih. Baik, sistem mekanikal, dia kata ialah satu sistem yang melibatkan penggabungan beberapa komponen mekanikal yang berfungsi pada produk yang dipilih. Okey, dan digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas. Setiap komponen mempunyai fungsinya yang tersendiri. Untuk lebih memahami fungsi sistem mekanikal, kita lihat satu contoh mudah, iaitu basikal. Kita tengok ni. Baik, basikal ni keseluruhan ni dia adalah sistem mekanikal. Untuk menjadikan basikal ni lebih baik, kita tengok apakah komponen-komponen mekanikal yang digunakan. Baik, kita pergi kepada bahagian yang paling atas dulu. Kita ada handle basikal. Okey, ni handle basikal. Baik, handle basikal ni kita gunakannya untuk mengawal haluan basikal, sama ada kita nak pergi ke kiri atau ke kanan. Baik, sudah pastinya lah kalau kita nak pergi ke kiri dan kanan, handle basikal ini boleh dipusingkan. Baik, untuk mendapatkan pusingan yang lancar, tanpa ada geseran dan sebagainya, bahagian ini dia ada satu komponen mekanikal yang disebut sebagai galas berbola. Okey, atau dalam bahasa Inggerisnya kita sebut sebagai ball bearing. Tujuannya untuk menghasilkan pusingan yang lancar. Okey, kawasan ni dan juga kawasan ni. Jadi ini adalah bahagian yang berpusing ke kiri dan ke kanan ketika kita nak membelok basikal. Alright, di bahagian di sini kita tengok di sini ada tuas untuk mencengkam brake, menarik brake. Okey. Jadi dekat brake ni, sistem brake yang digunakan untuk memperlahankan atau menghentikan basikal yang sedang bergerak. Itu tugas brake, untuk menghenti atau memperlahankan basikal. Baik, brake ini berfungsi dengan bantuan komponen mekanikal yang disebut tuas. Okey, dekat sini ada tuas. Sebagai dia digunakan pada pemegang pencengkam brake. Alright, kita seterusnya kita tengok pedal. Sebelum ni pun saya dah terangkan kepada kamu berkaitan dengan pedal. Baik, pedal ni adalah pedal akan berpusing apabila dikayuh dan menghasilkan tenaga penghantar kuasa untuk basikal bergerak. Jadi inilah punca kuasa dia, ya. Baik, rantai dan gear memainkan peranan sebagai komponen penghantar kuasa. Alright, di sini ada kita nampak gear besar. Kemudian kat sini kita ada nampak rantai. Yang belakang ni gear lebih kecil. Okey, gear di hadapan lebih besar. Ini sebagai pemacu, ini dipacu. Okey. Baik, ini adalah komponen mekanikal yang digunakan sebagai punca kuasa basikal, iaitu gear dan juga rantai. Baik, kita tengok yang menggerakkan yang bagi basikal ni bergerak. Sudah pastinya basikal perlu ada roda. Okey. Baik, roda membolehkan basikal bergerak dengan lancar. Dan kalau kita tengok saja benda yang berpusing ni lancar, bergerak lancar, sudah pastinya dalam pemikiran kita mesti ingat pada satu komponen mekanikal yang disebut sebagai galas berbola. Okey, seperti yang dikata ni, galas berbola yang terletak pada roda membenarkan roda berputar dengan mudah. Baik, itu adalah contoh basikal. Jadi kita tahu, basikal ni adalah sistem mekanikal. Okey, komponen-komponen yang ada dalam sistem mekanikal ni antaranya ialah galas berbola, tuas, rantai dan juga gear, serta rantai berbola sekali lagi. Kat sini pun ada tuas. Okey, tuas. Baik, itu adalah basikal. Jadi cikgu nak tunjuk kamu satu rakaman video ni. Kita tengok. Ini adalah sistem mekanikal pada yang disebut sebagai pagar elektrik. Okey. Tunggu. Alright. Ini dia. Cuba tengok macam mana pagar ini boleh berfungsi. Cuba kenal pasti apakah komponen-komponen yang
digunakan, komponen-komponen mekanikal yang digunakan dalam sistem pagar ni, pagar elektrik ni. Ini pagar ni biasa kita lihat ada setengah-setengah rumah kita ni yang ada pagar elektrik. Jadi dia memudahkan urusan kita ya. Kalau hari hujan dan sebagainya, kita tak payah keluar basah-basah nak tutup pagar. Jadi kita gunakan sistem pagar elektrik. Baik, saya nak tunjuk kamu apakah komponen-komponen mekanikal yang digunakan pada pagar ini. Alright. Baik. Okey, kat sini kita tengok. Sini sudah pastinya gear. Okey, ini motor sebagai dia punya pengantar kuasa dia. Pakai motor, tapi motor ni kita tak masuk lagi lah. Kita baru belajar bahagian mekanikal. Kita tengok bahagian part mekanikal saja. Alright, di sini ada di sini ada gear. Dan di sini gear bentuk bulat dan sini gear memanjang. Ini kita sebut dia sebagai gear rak pinan. Gear rak pinan ni dia mengubah daripada putaran kepada gerakan lurus. Baik, ada lagi. Okey, antara bahagian pagar yang pertama, bahagian yang kedua, kita ada pautan. Ini pautan lah, linkage. Sebab dia memautkan antara satu dengan dua bahagian ni, dia dipaut oleh ni ya, disebut sebagai pautan. Baik, selain itu kita ada, cuba tengok di sini ada roda besi. Okey, roda besi. Yang ni kita tak panggil ni lah, kita panggil roda besi ni. Okey, dia ada reel. Jadi jelas sekali kita tengok di sini, kita sebut dia sebagai gelongsoran. Okey, gelongsoran supaya pagar itu bergerak dengan mudah. Baik, dekat roda gelongsoran ni kita tengok dia, kita tahu bila ada benda berpustar macam ni, kita nak hasilkan perputaran yang smooth, yang lancar, mesti ada galas berbola. Mesti ada galas berbola. Jadi kita boleh tengok dia bergerak dengan smooth sekali ya. Baik, ini adalah simulasi pagar elektrik. Jadi komponen yang digunakan mungkin kita kata yang pertama gelongsoran. Kemudian dalam roda ni ada galas berbola. Kemudian kita ada rak pinan, gear rak pinan. Kemudian kita ada pautan. Itu kita kena cam lah. Jadi bila kita belajar tajuk ni, kita dah tahu apa saja komponen apa dalam satu sistem mekanikal tu, apa komponen mekanikal yang digunakan supaya sistem mekanikal itu berfungsi dengan baik. Okey. Baik, kita pergi kepada buku teks tadi muka surat. Muka surat 48. Baik, okey, dia kata di sini cabaran minda, nyatakan masuk sistem mekanikal. Kedua, apakah komponen mekanikal yang digunakan dalam sistem brake basikal. Jadi saya nak kamu jawab sendiri soalan tu. Kamu mungkin boleh buat rujukan semula apakah yang dimasukkan dengan sistem mekanikal dan apakah komponen mekanikal yang digunakan dalam sistem brake basikal. Baik, kita pergi kepada sub 2.2.3, menghasilkan lakaran reka bentuk 3D, reka bentuk gadget yang menggunakan komponen sistem mekanikal yang dipilih. Baik, kalau kamu semua ada buku teks, kamu boleh buka muka surat 49. Baik, dalam bab ini, dalam bab mekanikal ni, di akhirnya nanti kamu dikehendaki membina satu gadget mekanikal. Jadi macam biasa, sebelum kamu membina gadget mekanikal, kamu kena mencari idea. Okey, menjana idea, disebut sebagai menjana idea. Sebelum menjana idea, kita kena cari maklumat dan sebagainya. Baik, kita tengok apakah pertama sekali kita tengok macam mana kita nak membina lakaran 3D reka bentuk gadget. Baik, dalam contoh
Dalam contoh di buku surat 49, dia bagi ambil basikal juga ya. Dia ambil lampu basikal. Ini lampu basikal yang asal. Okey, lampu basikal yang asal. Dia nak buat inovasi. Dia nak letak apa komponen mekanikal. Jadi cuba tengok dia kata setelah mereka bentuk mengenal pasti idea inovasi yang akan dilakukan pada gadget lampu basikal, lakaran perkembangan idea akan dihasilkan. Baik, semasa menghasilkan lakaran perkembangan idea ini, elemen dan prinsip mereka bentuk diambil kira. Tujuannya adalah untuk memastikan gadget yang dihasilkan itu memenuhi kehendak pengguna, namun fungsi utama gadget mesti dikekalkan. Baik, lakaran reka bentuk akhir yang menyebabkan penggunaan komponen mesti ditunjukkan dengan jelas. Selain itu, maklumat lain perlu dilabelkan pada lakaran seperti jenis bahan pembinaan, fungsi saiz, fungsi komponen, saiz dan warna yang digunakan. Baik, kamu boleh tengok dalam gambar ni Baik, ini lakaran idea. Okey. Baik, lakaran idea 1. Dia ambil, dia nak buat, dia nak ubah lampu basikal ni. Dia nak ubah kepada bentuk yang macam ni. Ini lakaran akhir. Walau bagaimanapun, dia membuat inovasi daripada idea 1, idea 2 ke idea 3. Baik, idea 1 dia buat macam ni. Ini bukan ini yang asal. Kemudian dia buat lakaran inovasi dia. Jadi inovasi pada idea pertama, dia jadikan macam ni. Kemudian dia ubah, dia letak inovasi daripada idea kedua. Mungkin dia ambil bahagian hadapan lampu ni, dia gunakan dekat sini. Okey. Baik, kita tengok kenal pasti apakah komponen mekanikal yang digunakan. Baik, mekanikal yang digunakan di sini, dia kata pengunci pemegang lampu kita guna tuas. Kan? Tuas. Okey. Kemudian pemegang lampu, okey, dia ada pautan. Macam mana pautan tu sebab saya tak berapa nak nampak cuma kita tengok saya sebab buku teks dia macam ni Baik, kemudian di sini kita ada gelongsoran. Maksudnya di sini bahagian ni kita pasang pada handle basikal. Kemudian okey, bila kita tak nak gunakan, kita boleh cabut bahagian atas ni. Sebab di sini dia ada gelongsoran. Baik, bahan yang digunakan adalah plastik. Baik, ukurannya dia punya panjang ni 80 mm, diameter lampu ni okey 30 mm. Jadi 3 cm. Dia mungkin tak gunakan metal, dia mungkin gunakan LED atau LED lah supaya nampak inovasi lebih mantap sikit Baik, bahan plastik. Okey, ini adalah lakaran reka bentuk akhir. Dia macam ni. Mana kata dia nak buat gadget mekanikal dia macam ni lah rupa bentuk dia. Baik, saya pasti mungkin kamu kurang jelas dengan ini Saya nak kamu semua okey, ambil kertas lukisan. Baik, macam cikgu dekat rumah, cikgu ada yang ni. Buku apa ni? Buku sketchbook. Sketchbook ni untuk cikgu melakar lah. Kadang-kadang cikgu free cikgu lakar lakaran-lakaran dalam ni. Baik, untuk apa mekanikal ni adalah contoh yang cikgu buat. Ni adalah contoh yang cikgu buat. Kita tengok macam mana idea yang cikgu ada. Jadi kita pergi kepada mekanikal saja kita jangan pergi kepada benda-benda lain lagi. Baik, dekat sini okey, ini contohlah, sebagai contoh inovasi gadget mekanikal cikgu. Baik, ada sebuah perigi. Ini janganlah tengok ni, janganlah kita nampak macam lawak kan, tapi kita nak fokus pada mekanikal. Kita nak fokus pada mekanikal. Baik, di sini ada sebuah perigi. Perigi ni dalam Perigi ni dalam. Jadi orang yang guna perigi ni, dia nak ambil air dalam perigi ni, dia pakai baldi.
Jadi baldi ni bila dia nak angkat berat. Bila berat dia buat sistem ringkas yang macam ni Okey, dia ambil kayu. Okey, Y dia buat ambil kayu kiri dan kanan, kemudian dia buat satu ganda. Ganda tu sebahagian ni lah Okey. Kemudian dia buat tepat mutar dia bentuk huruf X. Jadi bila baldi tu sampai dah penuh dengan air, dia akan pusing yang ni. Okey, dia akan pusing pemutar ni dan ganda pun akan berpusing. Dalam masa dia pusing, dia akan belit tali ni dan tali ni akan naik ke atas. Ini adalah bentuk mekanikal yang ringkas. Orang zaman sekarang tak gunalah benda ni. Jadi kita nak fokus pada mekanikal saja. Jadi bila cikgu tengok benda ni, apa yang perlu ada, komponen mekanikal yang perlu cikgu gunakan. Okey, baik, cuba tengok kawasan ni. Kawasan ni perlu pusingan. Jadi bila perlu pusingan, kita nak hasilkan pusingan yang lancar, sudah pasti yang pertama saya guna galas berbola. Okey, yang sudah pasti yang pertama saya guna galas berbola. Okey, baik, kemudian kita tengok ada tali. Okey, tali ni kita kalau pusing macam ni, banyak tenaga yang kita akan gunakan. Jadi untuk dapatkan tarikan tali dan mengurangkan kita punya beban, kita guna takal dan tali lah. Takal dan tali. Okey, baik, ini adalah dua komponen asas yang perlu ada. Manakala cikgu tambah lagi gear dengan pautan. Jadi cikgu guna berapa? Yang pertama gear, galas berbola, takal, tali dan juga pautan. Baik, idea. Okey, kita tengok idea pertama. Idea pertama mungkin cikgu buat macam ni. Dari perigi tu, cikgu dah buang yang tiang bentuk Y tadi. Cikgu letak satu kayu melintang di atas ni dan cikgu letak takal dengan tali. Baik, ini pun dah kira okey, sebab bila kita tarik tu, takal memainkan peranan mengurangkan kita punya daya dan meringankan kita punya beban. Okey, baik, kemudian ni idea yang kedua. Okey, kita dah tak nak tarik tali, kita guna macam engkol untuk putarkan tali ni. So tapi dia punya ni lebih ringkas. Ini idea pertama, ini idea kedua. Baik, untuk gadget yang cikgu nak buat tu, ini dalam rupa bentuk dia. Okey, rupa bentuk dia cikgu dah tukarkan menjadi seperti ini. Jadi cikgu merancang gadget cikgu menggunakan semua bahan yang ada, yang cikgu dah rancang daripada awal tadi. Gear, galas bola, takal, tali dan pautan. Baik, macam mana itu? Alright, ni perigi. Okey, kita tengok gear. Di sini ada gear 1, gear pemacu, gear dipacu. Tujuannya adalah untuk memastikan baldi ni dia boleh ke kiri dan ke kanan. Bila kita dah angkat daripada sini, kita nak pergikan dia ke sebelah ruang yang kosong ni. Jadi kita pusing. Yang ni akan bertindak balas, dia akan berpusing lagi. Alright, kemudian kita ada takal. Okey, takal ataupun puli kat sini roda. Jadi dia masuk, tali masuk sini. Kemudian kita pusing. Okey, kita pusing. Dekat pusingan ni kita ada galas berbola. Manakala ini pautan dan ini pun pautan. Okey, tiang 1 dengan tiang 2 ni kita ada pautan. Jadi kita boleh adjust dia punya sudut panjang tali ni tinggi antara ini dengan permukaan kolah ni dengan takal ni kita boleh adjust. Baik, kenapa cikgu buat macam ni? Sebab cikgu rasa benda ini kita boleh ubah-ubah untuk kegunaan benda-benda untuk kegunaan di tempat yang lain. Baik, ini dari pandangan 3 dimensi. Kalau kita tengok pandangan daripada 2 dimensinya, lebih kurang macam inilah. Ini gear. Okey. Baik, ini kita pusing gear, yang ni pun akan terpusing. Tapi dia tak pusing selama 360 darjah. Mungkin kita hadkan kepada 180 darjah kiri dan kanan. Okey, yang ni kita pusing. Kalau kita pusing ikut lawan jam, dia
body akan naik ke atas. Kalau ikut arah jam, kalau ikut arah jam, body akan naik ke atas. Kalau lawan jam, dia akan turun ke bawah. Okey. Dan juga takal, okey, pautan. Ini adalah contoh lah. Ini adalah contoh. Jadi nampak tak macam mana kita buat lakaran? Okey. Jadi apa yang kamu kena buat lepas ni? Ni apa yang kamu buat? Kamu kena fikirkan satu gadget mechanical yang kamu rasa perlu, ataupun kamu nak buat lah gadget mechanical. Mungkin kamu pilih komponen-komponen yang mudah. Contoh takal, tali, galas berbola, kemudian ataupun pautan. Semua benda-benda ni cikgu dah beli di bengkel. Cuma sekarang ni kita tak boleh pergi ke bengkel. Jadi apa yang kamu kena buat dalam masa sekarang ni ialah kamu kena buat lakaran gadget mechanical. Dan kamu kena rancang dalam gadget mechanical tu, kamu kena rancang apakah komponen mechanical yang kamu nak gunakan. Okey. Cukuplah ada satu atau dua gadget mechanical yang digunakan dalam gadget kamu tu, dah kira okey. Contoh kamu nak guna takal dan tali sawat saja. Okey, dah okey. Boleh. Cuma apa projek tu saya nak tengok lah. Jadi apa yang kamu kena buat sekarang ni ialah kamu cari kertas kosong. Okey. Kamu cari kertas kosong, kemudian lepas cari kertas kosong, kamu buatlah lakaran yang macam cikgu lakar ni. Mula-mula dia punya produk dulu. Okey, dia punya produk, kemudian idea 1, idea 2, kemudian daripada gabungan ni barulah kamu membuat kamu punya projek sendiri. Okey. Baik, projek ni bukannya projek kita nak buat besar-besar macam cikgu nampak ni kan, macam cikgu buat ni. Tapi sebenarnya kita buat model je, kita buat model kecil je, tak ada besar, tak ada membebankan kamu. Tak ada kata nak cari perigi ke, nak tak, kita hanya buat yang ni saja. Kita buat daripada kayu 1 inci kan, kayu 1 cm kali 2 cm pendek dia. Panjang ni mungkin lebih kurang 10 cm, yang ni mungkin 20 cm kan. Kita buat kecil je, tak banyak. Yang ni kita buat daripada tudung botol, gear kita buat daripada tudung botol, gigi gear tu kita buat daripada kotak. Kita ambil lapisan kotak, kita buat gear. Okey, nanti cikgu akan tunjuk kamu lah macam mana cara buatnya. Cuma masa sekarang ni kita tak boleh pergi ke kelas, ke sekolah. Itu yang jadi masalah sekarang. Okey, baik, setelah kita membuat lakaran ini, tengok bila kita dah buat lakaran ni, apa yang perlu kita tengok. Okey, baik, ni Okey, setelah siap lakaran, baik, ini adalah produk akhir kita kan. Ini adalah produk akhir lagi, produk akhir kita. Jadi setelah siap lakaran ini, apa yang perlu kita buat ialah kita kena buat analisis kesesuaian komponen. Okey, analisis kesesuaian komponen kepada kita punya gadget kita. Jadi kita buka balik, pergi balik kepada buku teks tadi. Alright, buku teks tadi. Okey, cuba tengok di sini 2.2.2.4. Menganalisis kesesuaian komponen yang digunakan untuk membina gadget. Alright, setelah lakaran idea akhir dihasilkan, analisis perlu dilakukan untuk mengenal pasti kesesuaian komponen yang digunakan. Berbagai aspek perlu dinilai untuk menghasilkan produk yang berkualiti dan dapat menarik perhatian pembeli. Okey, kamu dikehendaki ambil kertas kosong. Alright, ambil kertas kosong dan buat jadual seperti ini buat jadual seperti ini. Baik, yang pertama tajuk ada atas sekali adalah lakaran akhir komponen. Kemudian kita bagi kepada 3 kolom. Kolom yang pertama ialah kriteria penilaian. Okey, kolom yang kedua dia punya penilaian ada atau tidak, ya atau tidak. Kemudian apakah cadangan penambahbaikan. Baik, kriteria yang kita kena nilai. Kriteria yang perlu dinilai ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Baik, apa dia kriteria yang pertama? Reka bentuk komponen. Okey.
Reka bentuk menempati cita rasa pelanggan dan mempunyai nilai kebolehpasaran yang tinggi. Kamu rasa tadi kan, kalau dia buat gambar lampu ni, adakah lampu ini mempunyai kebolehpasaran yang tinggi? Sekarang ni dekat pasaran memang ada banyak lampu-lampu macam ni Okey, jadi bila kamu buat ni, adakah dia membolehkan kebolehpasaran yang tinggi? Ada ni komersial. Okey. Baik, kemudian kita tengok jenis bahan binaan yang digunakan. Alright, bahan binaan yang digunakan, kalau kita buat model saja, mungkin model kita tak pakai yang bahan yang sebenar. Kalau bahan yang sebenar, kita tengok bahan yang digunakan dalam ni. Apa dia kata? Bahan daripada plastik. Okey. Jadi di sini dia kata bahan yang digunakan harus bersesuaian dan tidak berfungsi dan dapat berfungsi seperti yang diharapkan. Okey. Baik, kemudian kedudukan pemasangan komponen. Kedudukan pemasangan komponen dapat mempengaruhi jenis-jenis pautan yang digunakan. Dan yang terakhir sekali adalah kemasan. Okey. Kemasan ni maksudnya dari segi macam mana kita nak warnakan dia, kita pakai cat ke, kita pakai spray ke, electroplating ke. Ini adalah kemasan tujuannya untuk memastikan produk lebih kemas. Kemasan yang digunakan menarik dan dapat melindungi kelemahan yang ada pada komponen seperti mudah berkarat. Contoh kemasan yang digunakan adalah seperti cat sembuh, cat minyak, leka dan juga stiker. Baik, tadi cikgu arahkan kamu buat jadual. Kamu dah buat lakaran yang pertama. Okey. Kemudian yang kedua, kamu kena buat lakaran akhir penilaian penilaian. Okey, reka bentuk komponen. Dia kata ya, tak ada cadangan. Kemudian jenis bahan, tidak menggunakan aluminium bagi menggantikan plastik lembut. Okey. Kemudian kedudukan pemasangan, okey, dia kata okey ya, kemasan ya. Apa yang ya ni, apa yang tidak? Okey, apa yang ya ni okey, reka bentuk cita rasa pelanggan ada kebolehpasaran tinggi ya. Bahan yang digunakan harus bersesuaian. Dia kata tidak ditukar dengan aluminium, dia tak guna plastik. Kemudian dari segi kedudukan pemasangan, dia kata ya, dapat mempunyai jenis-jenis pautan. Itulah contoh dia. Okey. Baik. Tengok dalam cabaran minda, apakah proses yang perlu dilakukan selepas lakaran akhir gadget dihasilkan? Okey, mestilah jawapannya ialah penilaian. Menganalisis kesesuaian. Okey. Kemudian penilaian juga tu, menganalisis. Kemudian nyatakan kemasan yang sesuai untuk gadget itu. Kalau kamu rasa gadget yang macam ni, apakah bahan kemasan yang digunakan? Dia kata tadi ada banyak jenis bahan kemasan. Okey, cat minyak, stiker, leka sembuh, cat sembuh. Jadi kalau di sini mungkin kita tengok cat sembuh ni mungkin sesuai. Kan? Okey. Baik, ini dia. Seterusnya selepas membuat analisis, kita tengok di sini 2.5. Membuat rumusan kekuatan dan kelemahan komponen sistem mekanikal yang dipilih untuk membina gadget. Baik, setelah analisis dilakukan, mereka bentuk membuat rumusan dengan mengambil kira kekuatan dan kelemahan sistem mekanikal yang dipilih untuk membina gadget. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada jadual 2.2.2. Ni. Jadi ini adalah apa dia? Rumusan. Kalau ada kekuatan kelemahan disebut sebagai rumusan. Okey, kalau di sini kita sebut dia sebagai analisis ataupun penilaian. Okey. Baik, apa dia yang perlu kita tengok? Okey, kita tengok bahagian-bahagian dia. Okey, dia kata pemegang lampu. Ini pemegang lampu. Dia guna sistem mekanikal dia, kita guna pautan. Kekuatan dia ialah mempunyai cengkaman yang kuat pada handle basikal. Pemegang lampu. Sini pemegang lampu ya. Okey, mempunyai cengkaman yang kuat pada handle basikal. Kelemahan sukar untuk dibuat pelarasan jika diameter handle basikal berbeza. Okey. Pengunci pemegang lampu. Pengunci pemegang lampu. Okey. Yang ni pemegang lampu. Keseluruhan ni pemegang lampu. Okey, dia guna tuas. Okey, mengambil masa yang singkat untuk dipasang dan ditanggalkan.
Jadi mudah terbuka, sekiranya tidak pasang dengan kemas. Ni biasa tuas ni ya. Siapa yang bawa mountain bike ke road bike ke, dia tengok yang seat tu kan, dia pakai sistem macam ni. Okey. Badan lampu. Badan lampu ni dia pakai gelongsor. Badan lampu boleh ditanggalkan dari dan dipasang dengan mudah. Bahagian gelongsor mudah longgar jika terkena gegaran yang kuat. Baik, kamu jangan mengatakan gelongsor tu kena ada roda, kena real macam cikgu cakap yang mula-mula tu. Sebab ini lebih kepada gadget yang lebih ringkas, kecil, ringkas, boleh dibawa ke mana-mana. Jadi itu pun disebut sebagai ni kat sini pun disebut sebagai gelongsoran walaupun tak ada roda. Okey. Baik, okey. Itu adalah tajuk untuk hari ini. Kita dah merangkumi 3 objektif utama yang kita nak, yang cikgu sebut daripada awal tadi ya. Okey. Apa dia 3 objektif utama tu? Baik, kita tengok. Okey. Menghasilkan lakaran 3D, reka bentuk gadget yang menggunakan komponen sistem mekanikal yang dipilih. Kedua, menganalisis kesesuaian komponen yang digunakan untuk membuat gadget. 3. Membuat rumusan kekuatan dan kelemahan komponen sistem mekanikal yang dipilih untuk membina gadget. Baik, saya rasa kita dah pun mencakupi 3 objektif. Jadi, apa pesan cikgu? Yang pertama ialah kamu ambil selai kertas dan kamu rancang inovasi gadget mekanikal yang kamu nak buat. Okey, apa yang kamu nak buat? Kamu ambil lah kertas, kamu lukis-lukis. Baik, dalam banyak-banyak 11 jenis komponen mekanikal tu, kamu pilihlah komponen mekanikal apa yang kamu nak gunakan. Okey, kamu pilihlah apa komponen yang kamu nak gunakan. Contoh macam cikgu ni, gadget cikgu ni, yang ni lah crane ni kan. Okay, jadi cikgu guna 5. Okey, kamu jangan buat yang susah-susah. Kamu buat yang satu takal, tali, galah sebuah bola pun dah cukup. Okey. Baik, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Sampai bertemu lagi untuk subtopik yang seterusnya. Nanti bila sampai di bila sekolah dah buka nanti, cikgu harapkan kamu semua dah ada gambar lakaran masing-masing dengan analisis dan juga rumusan. Baik, sekian. Terima kasih.